Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rosli, matrik number 266080. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kemahiran perundingan dan tawar-menawar bagi subjek GMGM 3033. Bagi pengenalannya, apakah definisi perundingan? Tenggapan itu ditaktifkan kamu seperti berikut. Untuk berunding dengan orang lain atau perbincangan bersama dan penyusunan syarat-syarat transaksi atau perjanjian untuk menyelesaikan sesuatu masalah melalui tawar-menawar. Rundingan juga merupakan komunikasi yang meluas dan proses-proses penyelesaian masalah. Ia juga merupakan satu kaedah yang paling efisien untuk menyelesaikan pertikaian ataupun salah faham. Kekurangan kebolehan tawar-menawar memberi kesan yang negatif atas keuntungan syarikat dan boleh menjejaskan hubungan antara pelanggan. Kemahiran berunding adalah kemahiran insaniah yang diperlukan untuk menjadi seorang perunding dan menyelesaikan pertikaian di tempat kerja. Set kemahiran ini bergantung kepada persekitaran kerja dan matlamat yang diingini. Selalunya sementara satu pihak bersedia untuk merundingkan sesuatu perkara, dia perlu berkompromi untuk dengan satu sama lain bagi mencapai satu kata putuslah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan teruskan ni kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Badri bin Habibullah, nombor matrik 266041. Saya akan menerangkan tentang perundingan antarabangsa. Para sarjana telah mengakui bahawa proses tawar-menawar ni adalah elemen asas dan penting dalam hubungan antarabangsa dan diplomasi. Dunia diglobalisasikan dalam hasil daripada kemajuan teknologi, dan proses globalisasi ini membawa potensi konflik pandangan, nilai dan kepentingan. Para sarjana juga telah mengenal pasti 5 cara untuk menyelesaikan konflik ini, iaitu adjudikasi, penghantaran, timbang tara, paksaan dan rundingan. Sesetengah sarjana juga mencadangkan bahawa dalam pertikaian antarabangsa ini, rundingan adalah cara yang lebih baik kepada langkah kehakiman seperti adjudikasi atau timbang tara, kerana ia adalah satu-satunya teknik yang sesuai dengan keperluan dan dapat mengekalkan hubungan antara pihak. Kemudian di Malaysia, sebagai sebuah negara yang berdaulat, untuk mempertahankan dan mengekalkan kepentingan dan status negara ini, penggunaan alat kehakiman ini adalah yang terbaik untuk menangani perselisihan yang berlaku. Itu serba sedikit ringkasan yang saya boleh buat berkaitan dengan perundingan antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Bisa, nombor matrik 266527, akan meneruskan topik kita pada hari ini. Teori perundingan iaitu resolusi konflik, peranan pihak ketiga. Penyelesaian konflik dalam jangka masa panjang adalah proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan keperluan individu dan kumpulan seperti identiti, pengiktirafan dan segalanya. Dan di sini kita ambil contoh sepatutnya China yang sepatutnya neutral bagi penyelesaian rundingan
tuntutan di antara Malaysia dengan Vietnam. Penyelesaian konflik cuba mengenal pasti dan menandatangani punca sesuatu isu supaya tidak merebak. Pengantaraan digunakan untuk penyelesaian konflik dalam kajian ini. Pengantaraan pada asalnya adalah satu bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan mengadakan rundingan antara dua atau lebih pihak ketiga yang bertentangan. Strategi ini memerlukan pelibatan pihak ketiga yang neutral dalam proses penyelesaian konflik. Ini menunjukkan bahawa pihak ketiga yang bertindak sebagai orang ketengah akan bertindak sebagai pendamai dalam konflik. Okey, dalam kajian kes ini kita tengok macam mana pihak ketiga punya alter motif atau pihak Republik China berkata PBB sendiri mempunyai sehubungan itu konsep mediasi dilihat sebagai medium yang boleh diamalkan oleh pihak ASEAN untuk menyelesaikan pertikaian Kepulauan Spratly kerana kebanyakan anggota ASEAN adalah kawasan yang sama. Justru mereka lebih dipercayai dalam usaha menangani konflik ini pada asas geopolitik, keahlian, semangat dan sosio-budaya yang hampir sama dikongsi dalam kluster ini. Hasilnya, kuasa antara dalam isu penyelesaian konflik ini lebih jelas diwakili melalui insentif yang yang mungkin dilakukan oleh pihak ASEAN untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan campur tangan pihak ASEAN dalam penyelesaian konflik Kepulauan Spratly. Okey, kita tengok sini macam mana pihak ketiga sama ada China ataupun PBB untuk digunakan untuk menyelesaikan konflik ini. Okey, teori perundingan, asas teori analisis proses. Teori paling hampir dengan tawar-menawar ini adalah proses analisis proses berkenaan dengan kajian dinamik proses, sedangkan kedua-dua kerajaan Malaysia dan Vietnam cuba merangka formula untuk meramalkan tingkah laku pihak yang satu lagi dalam menentukan kadar konsensi untuk meramalkan kemungkinan hasil dalam perundingan Kepulauan Spratly. Akibatnya proses perundingan dianggap berlaku antara dua titik tetap, titik permulaan perselisihan dan titik penumpuan. Titik keselamatan yang dipanggil yang terhasil daripada pengeluaran pilihan juga dipertimbangkan. Kesannya, Malaysia telah menandatangani memorandum persamaan MOU dengan Vietnam pada tahun 2021. Memorandum ini digunakan untuk perundingan kedua-dua negara bagi mengukuh kerjasama dan keselamatan maritim. Tak kalah, Filipina terus membangkitkan bantahan lantang terhadap penempatan kapal dan perlengkapan perang Republik China di Kepulauan Spratly itu. Okey, seterusnya diteruskan oleh kawan. Terima kasih. Baik, untuk yang nombor 3, kita akan teruskan dengan teori perundingan dalam kajian kes. Dan di mana rundingan ialah bentuk penyelesaian konflik yang khusus dan formal bagi mendapat persetujuan di antara dua pihak. Okey, dan teori perundingan berkaitan analisa struktural pula. Ianya merupakan analisis struktur adalah yang berdasarkan pengagihan elemen pemerkasaan antara dua pihak yang berunding di mana ia melibatkan lokasi geografi yang strategik. Seterusnya adalah resolusi konflik. Dan ia merupakan berkaitan dengan peranan pihak ketiga. Dan pihak ketiga akan berperanan sebagai pendamai. Jadi dalam kajian kes kita, China dengan PBB merupakan atau berperanan sebagai pendamai bagi kerajaan Malaysia dengan Vietnam. Dan seterusnya adalah analisis proses. Okey, hasil daripada rundingan antara kerajaan Malaysia dengan Vietnam dan juga penglibatan oleh PBB dan China apa semua. Jadi akhirnya Malaysia menandatangani MOU dengan Vietnam pada tahun 2021. Sekian, terima kasih.